Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul 'aurah wal afdalu lirrajuli thalathu lafaifa walil mar'ati khamsatun izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatani. Baik, kata pengarang rahimahullah, wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurah. Ini adapun kafan, yakni proses kafan, fa aqalluhu maka sekurang-kurangnya ialah barang yang menutupi aurah, yakni pakaian yang menutupi aurat jenazah. Dan afdal bagi laki-laki 3 helai pakaian, dan bagi perempuan 5 helai pakaian. Sehelai kain tudung, sehelai kain baju, sehelai kain sarung, kain tudung, lepas tu baju, dan 2 helai pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh si mati. Baik, itu matan yang kita akan baca lah pada malam ni, insya-Allah. Baik, kata musannif, wa ammal kafan, adapun kafan, maka sekurang-kurang kafan, kata musannif, ma yasturul aurah, barang, yakni pakaian lah, pakaian yang menutupi aurah. Maksudnya kawasan di antara pusat dan juga lutut. Baik. Jadi siapa yang biasa baca kitab-kitab fiqh sebelum ni, ada ibarat yang dia akan jumpa pengarang kitab sebut sekurang-kurang kafan tu adalah thawbun ya'ummu jami'al badan, iaitu pakaian yang menutupi ataupun meratapi keseluruhan badan, kan, yang menutup keseluruhan tubuh badan. Jadi kat sini sebut sekurang-kurangnya pakaian yang menutup aurat. Jadi berlawanlah tu, kan, tak sama. Jadi dalam masalah ni ada khilaf, ada sedikit khilaf berkenaan dengan sekurang-kurang kafan untuk si mati. Ada khilaf. Apa yang disebutkan oleh pengarang ni adalah di sisi Ibnu Hajar. Di sisi Ibnu Hajar, sekurang-kurang dia pakaian yang menutupi aurat. Itu pun laisa ala itlaqihi. Bukannya secara itlaq. Ada kait sebenarnya. Sekurang-kurang kafan iaitu pakaian yang menutup aurat sekiranya si mati ataupun jenazah dia wasiatkan untuk tutup di antara kawasan pusat dan lutut sahaja, untuk tutup aurat dia sahaja. Bagi laki-laki lah, kan, tutup dia punya pusat dan lutut sahaja. Adapun di sisi adapun kalau dia tak wasiat, tetap kena tutup semua. Itu kalau dia wasiat. Kalau dia wasiat, maka dia kena tutup. Kalau dia wasiat, maka wasiat dia tu boleh dilaksanakan lah. Maksudnya tutup pusat dan lutut saja, tu di sisi Ibnu Hajar. Adapun di sisi Imam Romli tak. Di sisi Imam Romli tak boleh. Sekurang-kurangnya adalah pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh badan dia. Lepas tu Imam Romli dia ada syarah, kan, kitab ni, kitab Mukhtasar Latif ni. Dia sebutlah, kan, sini adalah pendapat yang dhaif. Dan kalau kita lihat Imam Al-Baijuri rahimahullah dalam Hasyiah Baijuri pun, bila dia ta'liq di atas kalam
syarih atas kalam syarih Ibnu Qasim, disebutlah ini adalah dhaif. Kan, pendapat yang dhaif. Jadi ada khilaf, Baik. Jadi fa aqalluhu ma yasturul aurah. Kalau kita bawa ini atas pendapat Imam Ibnu Hajar sekalipun, dia bukanlah secara itlaq. Bukanlah orang kata apa, sekurang-kurang dia memang boleh macam tu. Boleh tutup pusat dan lutut saja. Faham macam tu, faham yang salah lah. Sebab sekurang-kurangnya pakaian menutup aurat ni, kalau si mati dia wasiatkan. Kalau dia tak wasiatkan, kena satu je lah. Kalau dia tak wasiatkan, tetap kena tutup semua. Maksudnya satu pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh jenazah. Adapun di sisi Imam Romli, dia wasiat ke, dia tak wasiat ke, tetap kena tutup satu. Tetap kena satu pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh badan. Sebab apa? Sebab kafan ni dia ada 4 pembahagian dia. Ulama bahagian daripada 4 pembahagian kafan. 4 pembahagian kafan. Yang pertama, kafan yang berkait dengan hak Allah Taala. Kafan yang berkait dengan hak Allah Taala. Kafan yang berkait dengan hak Allah Taala iaitu kain kafan yang menutupi aurat jenazah. Kafan yang berkait dengan hak Allah Taala iaitu kain kafan yang menutupi aurat jenazah. Yang ni memang tak boleh digugurkan. Hak Allah Taala ni, hak ni memang tidak boleh digugurkan. Kalau dia wasiat ke, tetap tak boleh digugurkan. Memang wajib kita orang yang hidup untuk kafankan dia, tutup di kawasan aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, kafan yang berkait dengan hak mayat. Kafan yang berkait dengan hak mayat, iaitu kain kafan yang menutupi kawasan tubuh badan mayat selain daripada aurat. Kafan yang berkait dengan hak mayat iaitu kain kafan yang menutupi kawasan tubuh badan si mati selain daripada aurat. Itu hak mayat. Itu hak mayat. Maksudnya kalau kita kata laki kan, pusat dan lutut, itu hak Allah Taala. Kain kafan yang menutupi aurat, itu hak Allah Taala. Lebih daripada kawasan aurat tu kan, lebih daripada kawasan aurat, baqiyatul badan tu, itu hak mayat. Jadi bila itu adalah hak mayat, maka dia tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Kalau ada orang lain waris kata tutup aurat dia sahaja, selain daripada kawasan aurat tak perlu tutup, tetap dia tidak boleh digugurkan. Sebab selain daripada kawasan aurat itu adalah hak mayat. Ataupun ada pemiutang, dia kata jangan nak kafan dia antara pusat dan lutut dia aja, kawasan aurat dia aja. Adakah gugur juga? Jawabnya tetap tidak gugur. Tetap tidak gugur. Sebab itu adalah hak mayat. Jadi tidak ada siapa yang boleh gugurkan kecuali si mayat tu sendiri. Yang ni di sisi Ibnu Hajar lah. Sebab Ibnu Hajar kata kawasan yang selain daripada aurat itu adalah hak mayat. Jadi orang lain tak boleh nak gugurkan, tapi si mati boleh gugurkan dengan wasiat. Dia wasiat, dia kata nanti dia mati, nanti kafankan dia punya aurat dia sahaja. Jadi si mati boleh gugurkan dengan wasiat. Berbeza dengan Imam Romli. Imam Romli menurut Imam Romli, kawasan yang selain daripada aurat tu, baki-baki badan selain daripada aurat tu, yang tu ada 2 hak kat situ. Hak mayat dan juga hak Allah Taala. Dia ada 2, ada campur. Hak mayat dan juga hak Allah Taala. Jadi kawasan selain daripada aurat tu tetap tidak boleh digugurkan.
walaupun si mati gugurkan, walaupun dia wasiat. Sebab apa? Sebab walaupun si mati dah gugurkan, hak dia, kan, dia kata kafan pusat dan lutut sahaja. Adapun selain daripada pusat dan lutut tak payah kafan. Jadi dia gugurkan hak dia. Jadi walaupun dia dah gugurkan hak dia, tapi masih ada lagi hak Allah Ta'ala, yang mana hak Allah Ta'ala tidak boleh digugurkan. Nampak tak kat situ? Orang kata apa? Tafriq daripada khilaf tu. Tafriq daripada khilaf kawasan kain kafan yang selain daripada kawasan aurat. Ni kain kafan hak pertama ni, kan. Jadi kain kafan hak menutup kawasan aurat itu hak Allah Ta'ala. Itu memang tidak boleh digugurkan. Lebih daripada kawasan aurat, Ibnu Hajar kata, dan juga orang yang ikut dia, kata itu hak mayat. Bila hak mayat, dia tidak boleh digugurkan oleh orang lain, tapi boleh digugurkan oleh mayat dengan wasiat. Kata Imam Imam Romli, dia kata itu adalah hak mayat yang bercampur dengan hak Allah Ta'ala. Dia ada dua hak kat situ. Jadi tetap tak boleh digugurkan walaupun si mayat gugurkan hak dia. Dia kata kafan antara pusat dan lutut saja, dia gugurkan hak dia. Atas badan dia, kaki dia apa semua tak payah tutup. Walaupun dia gugurkan hak dia, tapi masih ada lagi hak Allah Ta'ala, dan hak Allah Ta'ala tidak boleh digugurkan. Jadi sebab itulah di sisi Imam Romli, di sisi Imam Romli, si mayat tu perlu dikafankan dengan satu pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh badan dia. Dan kalau dia gugurkan hak dia untuk dikafan selain daripada kawasan aurat, tetap dia punya wasiat itu tidak dilaksanakan. Itu pembahagian kafan yang kedua. Yang ketiga, kain kafan yang berkait dengan hak pemiutang. Kain kafan yang ataupun kafan yang berkait dengan hak pemiutang. Yang ni kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Kain kafan yang kedua dan juga yang ketiga, itu kain kafan tu dia berkait dengan hak pemiutang. Kalaulah si mati ada hutang, kalau si mati dia berhutang dan hutang dia tu telah menghabisi semua tarikah dia. Hutang dia telah menghabisi semua warisan ataupun pusaka yang dia tinggalkan. Maksudnya kalau harta yang dia ada tu habis kat bayar hutang tu. Harta yang dia ada boleh habis dekat bayar hutang tu. Dan pemiutang tu tak benarkan. Pemiutang tak benarkan untuk si mati dikafankan dengan kain kafan yang kedua dan kain kafan yang ketiga. Sebab hutang dia tak bayar lagi. Jadi perlu duit tu bagi kat dia lah, kan. Jadi kalaulah pemiutang halang untuk si mati tu dikafankan dengan kain kafan yang kedua dan ketiga, maka si mati tu hanya dikafankan dengan satu kain kafan je lah. Sebab kain kafan yang kedua dan ketiga tu dia berkait dengan hak pemiutang. Kalau pemiutang tu larang, tak bagi, maka tak boleh lah untuk dikafankan dengan kain kafan yang kedua dan ketiga. Dia boleh tegah. Bahagian yang keempat, kafan yang berkait dengan hak ahli waris. Kafan yang berkait dengan hak ahli waris. Yang ni kain kafan yang melebihi 3 helai. Kain kafan yang keempat dan yang kelima. Contohnya si mati itu dikafankan dengan 5 helai. Jadi yang keempat dan yang kelima itu ahli waris ada hak lah untuk menegah, sebab dia berkait dengan hak ahli waris. Tapi kalau hak ahli waris semua setuju untuk dikafankan dengan 5 helai, maka tidak ada masalah. Okey, boleh faham? Itu empat pembahagian kafan. Baik, kita tengok dia punya huraian. Kata syarih hafizahullah, wa ammal kafanu al-wajibu, adapun kafan yang wajib.
fa aqalluhu ma yasturul aurah, sekurang-kurangnya apa yang menutupi aurat jenazah. Jadi kita dah huraikanlah kan tentang pandangan ni. Dan pandangan ni merupakan pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam sebahagian kitab-kitab karangan dia lah. Hadza binisbah li haqqillahi ta'ala. Dia kata apa yang pakaian yang menutupi aurah ni, ini dia kata adalah dengan nisbah bagi hak Allah Ta'ala. Wa amma binisbah li haqqil mayit, adapun dengan nisbah pada hak mayat, fayajibu thawbun wahidun ya ummu jami'a badanihi illa ra'sal muhrim wa wajhal muhrimah. Adapun dengan nisbah hak mayat, maka wajib satu pakaian yang meratai ke semua tubuh badan si mati kecuali kepala orang yang dalam keadaan ihram dan muka perempuan yang dalam keadaan ihram. Kan? Sebab kalau orang dalam keadaan ihram kita tak boleh tutup kepala dia. Kalau dia lelaki, kalau perempuan kita tak boleh tutup muka dia. Kemudian kata syarah lagi, walil mayyiti isqatu zaidi ala satiril aurah inda Ibn Hajar rahimahullah. Nampak, dia kata harus bagi si mati menggugurkan pakaian yang lebih atas pakaian yang menutup aurat di sisi Ibn Hajar. Di sisi Ibn Hajar boleh. Sebab di sisi Ibn Hajar apa yang lebih daripada kawasan aurat itu merupakan hak mayat. Jadi orang lain tak boleh nak gugurkan, mayat boleh untuk gugurkan. Wa khalafahu Ramli, dan menyalahi akan Ibn Hajar tu oleh Imam Ramli. Pasal apa Imam Ramli kita tak boleh? Sebab kata Imam Ramli, apa yang lebih daripada kawasan aurat itu merupakan hak mayat bercampur dengan hak Allah Ta'ala. Ada dua hak kat situ. Kalaulah Muhammad Sayyidina Muhammad, kalaulah si mayat gugurkan dengan wasiat, tapi tetap ada hak Allah Ta'ala. Dan hak Allah Ta'ala tidak boleh digugurkan. Walil gharama'i idza staghraqa dainuhum at-tarikata. Dan walil gharama idza staghraqa dainuhum at-tarikata al-man'u minal lifafati tsaniyah was-salisah. Dan bagi pemiutang, orang-orang yang pemberi hutang, apabila hutang mereka itu telah menghabisi harta peninggalan si mati, kan? Maksudnya hutang tu lebih banyak daripada harta peninggalan si mati, lebih banyak daripada si mati, ataupun cukup-cukup dengan harta peninggalan si mati. Waktu tu pemiutang boleh, harus bagi pemiutang tu al-man'u, boleh untuk dia tegah, untuk dia halang, minal lifafati tsaniyah wa tsalitsah, boleh dihalang daripada kain kafan yang kedua dan juga yang ketiga. Maknanya dia hanya dikafankan dengan satu helai pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh dia. Baca lagi, wala budda an yakuna al-kafanu mimma yahillu lil mayyiti lubsuhu fi hayatihi. Dan kain kafan itu mestilah daripada pakaian yang halal si mati memakainya ketika hidup, kan? Apa yang dihalal pakai ketika hidup, itu halal dipakai ketika mati. Oleh itu, fala yajuzu takfinur rajuli bil hariri in wujida ghairuhu. Dia tafsir daripada situ, tidak bolehlah mengkafankan laki-laki dengan sutera apabila didapati selain daripada sutera. Wala yakfi satru bima yasifu launal basyarah, dan tidak boleh tutup, maksudnya kafankan si mati itu dengan pakaian yang menyifatkan ataupun menampakkan warna kulit, kan? Kita kat dalam waktu kita hidup pun tak boleh juga. Kita kena tutup tubuh kita ni dengan pakaian yang menutupi warna kulit. Kat mati pun sama jugalah. Bi an yu'rafa bihi bayaduha min sawadiha, dengan bahawasanya diketahui dengan pakaian tersebut putih kulit dia tu daripada hitamnya. Kazujajin, seperti zujaj, kaca,
Boh dalam kaca, bekas kaca. Kan? Tak boleh. Nampak habis. Kemudian dia nak sebut tentang yang afdal lah, kan. Tadi dia sebut sekurang-kurangnya. Tapi afdalnya apa pula? Afdal ni yang kita nak ni, sekurang-kurangnya tu kalau orang kata terkepit ataupun dalam keadaan darurah, kan. Jadi kita buatlah sekurang-kurangnya. Tapi keadaan-keadaan yang tak ada apa-apa masalah ni, maka kita mencari yang afdal lah. Jadi dia kata wal afdalu lirrajuli thalathu lafaifa. Wal afdal, yang lebih afdal bagi laki-laki, ai az-zakari balighan kana aw sabiyan. Bagi laki-laki maksudnya yang baligh ataupun budak-budak. Kan? Maksud ar-rajul sini az-zakar. Sebab rajul adalah zakarun baligh. Rajul itu adalah laki-laki yang baligh. Itu maksud rajul. Jadi takut kita faham afdal bagi laki-laki yang baligh saja tiga helai pakaian. Jadi dia huraikan, dia kata ai az-zakar. Maksud dengan ar-rajul tu az-zakar. Laki-laki. Sama ada baligh ataupun tidak, ataupun budak. Afdalnya salasul lafaifa, 3 helai pakaian juga, yang mana ya ummu kullun minha jami'a badanihi, yang mana meratapi setiap satu daripada pakaian tu semua badannya. Meratapi apa macam silap yang sebut merangkumi semua tubuh badan dia. Yang menutupi dan juga merangkumi semua tubuh badan dia. Ni silap sebut ni. Asal jadi mu sebut silap apa? Baik. Mai mana meratak tu? Meratak kat depan tu. Haram meratak. Baik, illa ra'sal muhrim, kecuali ra'sal muhrim wa wajhal muhrimah. Kecuali apa kepala laki-laki yang dalam keadaan ihram dan juga muka perempuan yang dalam keadaan ihram. Jadi yang tu tak boleh tutup lah. Fa'an as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati abwabin bidin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamah. Kata dia bahasanya Rasulullah SAW dikafankan di dalam 3 pakaian yang berwarna putih yang berasal daripada Yaman. Kan? Satu kota di pinggir Yaman, Sahuliyah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada padanya qamis dan juga tidak ada imamah. Kan? Tidak ada pun kain baju dan juga tidak ada serban. Kemudian wa yahrumu kaunul lafaifi la tufdi 'alal mayyit illa bimasyaqqah. Tufdi ni maksud apa? La tufdi 'alal mayyit illa bimasyaqqah. Macam nak faham tapi takut salah pula. Kena cari dulu perkataan tu. Maksud dia kat sini, la tufdi 'alal mayyit illa bimasyaqqah. Baik, wal akmal, sambung lagi, wal akmalil mar'ati, dan yang paling sempurna bagi perempuan, ai al unsa, walau saghiratan, iaitu maksud perempuan sini al unsa. Walau saghiratan, walaupun budak-budak, bukan hak balik je. Balik ke besar ke, balik ke kecil, budak kecil ke, khamsatun, 5 pakaian. Apa dia? Izarun, kain sarung. Kan, kain sarung, izarun ala ma baina suratiha wa rukbatiha. Itu yang dipakaikan, kain sarung yang dipakaikan atas kawasan di antara pusat dan
lutut. Wa khimarun, sarung kepala. Yughatta biha ra'suha, ditutup dengannya akan kepalanya. Wa qamisun, dan selai kain baju. Yuj'alu fawqal izar ka qamisil hayy, dipakaikan, dijadikan ataupun dipakaikan di atas kain sarung. Ka qamisil hayy, seperti qamis yang dipakai orang hidup. Kemudian walifafatan, kemudian dua helai kain, kain yang menutupi keseluruhan tubuh badan jenazah itulah. Walifafatan tulaffu fihima, digulung, dibalutlah dalam kedua-duanya. Fayubda'u awalan bil izar, maka dimulakan dengan izar. Thumma yuj'al fawqahul qamis, kemudian dijadikan atas izar tu qamis. Summa yughatta ra'sul mar'ati bil khimar, kemudian ditutup kepala perempuan itu dengan khimar. Summa tulaffu bil lifafatain, kemudian dibalut dengan dua helai pakaian tu, dua helai kain tu. Wa mislul mar'atil khuntha, cuma dari segi letak tu kita akan letak dua helai pakaian tu dululah, kan. Dan biasanya orang akan letak dia punya tali tu dulu. Mereka akan letak tali kat bawah. Ada yang letak 3, ada yang letak 5. Biasanya mereka akan cari koyak daripada kain kafan tu lah, kan. Kain kafan tu mudah nak koyak dia. Ambil koyak dia 5, lepas tu letaklah satu kat bahagian kaki, kat bahagian hujung kaki tu, dekat bahagian hujung kaki lah. Selepas kaki dia kan, sekali dia nak ikat bahagian bawah tu. Lepas tu bahagian kaki, kan, bahagian kaki, lepas tu bahagian tengah, lepas tu bahagian dada, lepas tu bahagian atas kepala. Itu mereka akan letak tali. Lepas letak tali, barulah dia letakkan kain tu. Kalau lelaki-lelaki 3 lah, dia letak kain 1. Lepas tu mereka akan tabak lah, kan. Tabak lah wangi-wangian ke apakah, tak kisahlah, yang penting wangi-wangian. Lepas tu letak pula kain yang kedua, tabak pula pewangi. Lepas tu letak pula kain yang ketiga, tabak pula pewangi. Lepas tu barulah letak mayat tu, kan. Letak mayat. Letak mayat, kalau kat Malaysia ni mereka letak kapah, kan. Mereka akan letak kapah. Kemudian tutuplah, ambil sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Lepas tu ambil bahagian sebelah kanan. Lepas tu ambil sebelah kiri, ambil bahagian sebelah kanan. Ambil sebelah kiri, ambil bahagian sebelah kanan, kan. Lepas tu ikatlah, kan. Gulung bahagian bawah, gulung bahagian atas. Lepas tu ikatlah setiap tali tu. Nak perempuan pun samalah, letak dulu hak dua tu, kan. Letak dulu lifafatan tu. Kemudian letaklah Allahumma sayyidina Muhammad, izar, lepas tu qamis, lepas tu khimar, kan. Tu dia pakaikan khimar, pakaikan qamis, dan pakaikan pakaikan izar, pakaikan qamis, lepas tu pakaikan khimar, lepas tu balut dengan dua helai tu. Dan kena jagalah waktu tu Muhammad Sayyidina Muhammad daripada terlihatnya aurat si mati, kan. Jaga. Lepas tu tarik, kita nak keluarkan pun pakaian yang ada atas si mati tu pun kita tarik elok-elok, walaupun dia dah mati, kan. Walaupun dah mati, kita perlakukan dia seperti dia tu masih hidup, kan. Lepas tu kena jaga pandangan mata dia lah, kan. Jaga pandangan mata kita daripada melihat aurat dia, dan kita jaga aurat si mati daripada terlihat kepada orang lain, sebab kita nak angkat waktu tu pakaian, kita kata kain basahan mandi tu masih ada kat atas tubuh dia, kan. Ataupun mungkin kain basahan tu kita dah tukar dah, kita buang, kita gantikan dengan kain yang kering. Lepas tu nak angkat tu dengan kain tu lah. Lepas tu kita balut-balut dulu, lepas tu kita keluarkan kain tu, kain yang tutup atas badan dia tu.
Tu kalau di Malaysia ni biasanya akan diletakkan kapah lah. Kan? Tapi kapah bagus jugalah tak kapah ni kan. Satu kalau kena ayak ke apa ke jadi tak nampak lah kawasan-kawasan aurat tu ke, kawasan-kawasan aurat lah. Kawasan-kawasan aurat si mati tu. Itulah serba sedikit teori, serba sedikit teori yang kita mengaji berkaitan dengan proses mengkafankan mayat. Lepas ni kita akan masuk pula kepada fasal solat jenazah. Wallahu taala a'lam. Cuma tinggal kita cari pengalaman lah kan. Cari pengalaman. Pilah masuk orang mana orang mati lah kan. Wallahu a'lam.